Ramai juga ibu bapa yang tanya saya, apakah makanan untuk menurunkan eczema ataupun apakah makanan yang boleh trigger eczema tersebut. Kena faham dahulu ya, mamis, daddies, eczema tu sebenarnya apa? Ya, eczema sebenarnya adalah satu tindak balas badan yang imuniti badan ini untuk mengatasi benda-benda asing yang masuk ke dalam badan. Ia adalah satu tindak balas imuniti. So kita kena tahu apakah benda yang trigger eczema tersebut. Apa yang trigger eczema tak semestinya makanan sahaja. Itu salah satu daripada banyak kategori yang boleh membuatkan badan kita tindak balas terhadap benda asing. Benda yang boleh trigger eczema boleh terjatuh kepada kategori makanan, kategori persekitaran, contoh macam debu bunga ataupun habuk ataupun kapet ataupun kadang-kadang sabun yang digunakan untuk basuh baju baby pun boleh menyebabkan kulit yang sensitif naik eczema. So makanan adalah salah satu daripada kategori yang boleh menyebabkan tindak balas imuniti badan baby terhadap benda asing. Ya. So kalau bukan makanan, kita kena tengok persekitaran. Kita kena tengok satu-satu baru boleh identify, baru boleh mengenal pasti apa yang menyebabkan makanan ataupun apa yang menyebabkan eczema kepada baby. Alright. So bila kita dah bersihkan rumah, kita dah tukar kepada sabun khas untuk baby, kita dah kalau boleh dah buang kapet semua dekat rumah tapi anak masih lagi ada eczema. Ataupun bila bagi makanan tertentu dalam tempoh 24 jam naik merah-merah dekat badan baby ataupun macam gatal-gatal dekat badan baby, itu mungkin adalah punca daripada makanan. So sebenarnya apa makanan yang boleh menyebabkan eczema? Selalunya makanan yang menyebabkan eczema ataupun tindak balas badan terhadap makanan selalunya datang daripada kategori protein. Kenapa? Sebab protein ini cara digestnya berbeza daripada karbohidrat dan lemak. Badan ataupun komposisi protein pun berbeza daripada karbohidrat dan lemak. Mereka terdiri daripada amino acid. So amino acid ini akan direct diserap untuk ke otot-otot. So ini yang sebenarnya boleh menyebabkan eczema. Bagi dewasa, jika protein itu senang untuk diserap, sebenarnya itu dikategori sebagai protein yang sangat bagus. Ya, lebih senang untuk diserap dalam badan, lebih bagus untuk dewasa. Tetapi kanak-kanak, protein yang lebih cepat diserap boleh dikategorikan sebagai benda asing oleh badan baby dan membuatkan imuniti badan baby bertindak terhadap molekul protein tadi. Ini akan menyebabkan eczema. Itu sebab kita ada peraturan untuk memperkenalkan protein kepada baby daripada usia 6 bulan dan ke atas. Bukan senang-senang waktu mula 6 bulan terus boleh bagi seafood, terus boleh bagi kacang ke kacang, terus boleh bagi telur. Tidak. Kita perlu bermula kepada protein yang bukan senang sangat diserap kepada tahap protein yang paling senang untuk diserap. Kita perlu ambil secara berperingkat. Ya, so antara makanan protein yang senang diserap dan boleh menyebabkan eczema kepada baby-baby antaranya adalah seafood. Tak kisah ketam ke, udang ke, kerang ke. Yang kedua, kacang ke kacang. Tak kisah peanut butter, kacang dal, kacang merah, kacang tanah. Yang ketiga, telur. Yang keempat, kadang-kadang makanan yang berpunca daripada soya seperti tahu, tempe dan lain-lain. So makanan macam ini tak boleh nak diperkenalkan pada peringkat paling awal waktu baby baru mula untuk makanan pelengkap. Itu sebab waktu awal 6 hingga 8 bulan makanan pelengkap sumber proteinnya akan datang seperti daripada ayam, ya, daripada daging, daripada ikan yang laut dalam supaya dia tidak akan memberi reaksi alergi yang akan menyebabkan eczema kepada baby tersebut. So makanan yang menyebabkan eczema ini bukan tak boleh nak ambil langsung, tetapi boleh diperkenalkan lebih lambat sikit berbanding dengan
dengan makanan yang kurang menyebabkan alergi. So mungkin 8 bulan ke atas nak kenalkan salah satu daripada makanan yang saya sebut tadi, boleh. Ya, kenalkan sikit, contoh seperti telur, kita kenalkan telur putih dahulu, baru kita kenalkan telur kuning. Ya, ataupun bila kita nak kenalkan kacang ke kacang, tunggu anak mungkin ada gigi yang lebih kuat, rebus elok-elok kacang tu, baru nak bagi makan. Ataupun bila nak kenalkan seafood ke arah nak dekat 12 bulan ataupun setahun, baru kita perkenalkan seafood seperti udang, ketam dan lain-lain. So kita akan lambatkan sikit perkenalan makanan yang boleh menyebabkan eczema. Jika anak-anak mempunyai keturunan mak ayah yang ada alergik kepada makanan, ibu bapa lagi perlu berhati-hati waktu memperkenalkan makanan tersebut. Contoh, jika mak ataupun ayah ada alergik kepada kacang, so waktu nak perkenalkan kacang, lagi kena hati-hati kepada anak. So bukan sahaja molekul protein tu kena ambil kira, tetapi genetik mak ayah pun kena ambil kira.